Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radio 12 Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan. Terima kasih hadir lagi ke dalam Radio 12 Malam bersama dengan Angah. Okey, baik, kali ini kita akan teruskan dengan kisah daripada Tok Awangah. Jangan terlalu lama pula, nanti yang penonton dia pula nanti tertunggu-tunggu pula peminatnya kan. Tapi sebelum tu, saya ingin maklumkan di Nota Khalifah ada masuk episod yang kelima, kisah tentang pengalaman, kisah tentang Khalid Al-Walid. Dan episod tu dah dia semakin nak mendebarkan dah. Jangan lupa untuk bersama dengan saya di dalam Nota Khalifah. Kita carilah saham akhirat sikit-sikit kan. Mudah-mudahan semuanya beroleh manfaat, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita jumpa di Nota Khalifah ya. Nak masuk episod ke-6 dah. Episod ke-6 tu makin mencabar. Dia nak berperang dengan Rom dah tu. Okey, baik, kita teruskan dengan episod yang ke-113. Kita tak nak terlalu sembang terlalu lama, ngoceh terlalu panjang pun nanti boring, betul tak? Okey, episod yang ke-113 daripada Tok Awangah yang bertajuk Digoda Jelmaan Bunian. Hujan lebat sejak subuh menyebabkan semakin kukuh menarik selimut hinggakan mata juga tidak mahu terbuka. Malah sangat Mak Sunoh mahu bingkas bangun disebabkan kesejukan masih lagi membungkus suasana pagi. Lagipun bukan boleh turun menoreh getah tatkala hujan berterusan turun mencurah-curah. Nak ke kebun pisang pun juga sia-sia je, kerana tak tahu apa pun kerja yang boleh dibuat di tengah hujan macam tu. Satu-satunya yang terlintas di benak Mak Sunoh hanyalah menarik selimut kukuh-kukuh sementara menunggu hujan berhenti. Biarkanlah dia tak bangun untuk sarapan pagi, sekalipun perut dia tu terasa juga kosong. Tentu isterinya iaitu Melah Gedek tengah masak rebus keladi untuk sediakan sarapan pagi, disebabkan dia sendiri yang cabut ubi keladi itu semalam waktu petang. Memang kegemaran Mak Sunoh makan rebus keladi cicah dengan nyiur parut apabila menghadap sarapan pagi. Tahu sangat Melah Gedek kegemaran suaminya jika dia dah mencabut ubi keladi di kebun di belakang rumah. Kalau tak direbus, goreng pun boleh jalan. Kalau tidak disebabkan hujan turun sejak subuh, tentu Mak Sunoh ni sendiri yang bangun rebus keladi di dapur. Dia tak peduli pun sama ada Mak Asi Melah Gedek ni bangun ataupun tak untuk sediakan sarapan pagi. Asal je dia dah selesai solat subuh, Mak Sunoh ni akan pergi ke dapur dan jerangkan cerai air ke tungku. Dia tak payah nak tunggu bini dia untuk bangun kalau setakat nak jerang air kat dapur. Ni, kenapa yang tak bangun lagi ni? Melah Gedek melaung dari dapur sambil mendiangkan badan ke api akibat kesejukan pagi yang menusuk-nusuk. Mak Sunoh ni tidak menyahut. Dia pula semakin kukuh menarik selimut. Apalah guna dia cepat sangat nak bangun kalau hujan pun masih lagi turun mencurah-curah. Kalau bangun pun sekadar mahu menyirat jeramak di pangkal serambi. Jeramak yang koyak pun perlu juga disirat. Manalah tahu bila apabila sungai tu susut, boleh juga dia menjeramak ikan terasak ke tebing. Ikan terasak ikan apa? Saya nak kena Google juga ni. Bangunlah, boleh sarapan pagi. Desak Melah Gedek disebabkan suaminya tak juga bingkas bangun. Sekiranya Mak Sunoh tak bangun, apalah gunanya dia bancuhkan kopi yang dibancuh akan sejuk juga kalau dia tak berselera. Hinggakan dia tu pun tak berselera nak hirup. Dia terpaksa juga tunggu suaminya bangun kalau mahu sediakan sarapan pagi. Kadang-kadang gelisah juga Melah Gedek apabila kenangkan nasibnya yang juga masih tidak mempunyai anak walaupun dah berkahwin 10 tahun. Kalau nak dituduh yang dia ni mandul, semua adik-beradiknya ada anak yang ramai setelah berkahwin, sedangkan dia seorang saja yang mandul hingga tak mempunyai anak langsung. Adik-beradik Mak Sunoh juga ada ramai anak. Takkanlah Mak Sunoh pula yang mandul. Sebab itulah Melah Gedek tak percaya yang dia ni suami isteri mandul.
Lantas saja dia menuduh tentulah padi puaka hutan menyebabkan nasib malang menimpa mereka. Apalagi memang Mak Sunoh ni kerap kali mengikut Pak Tua Mahat berburu ke hutan. Sudah beberapa kali pada melah gedet mengandung. Kenapa dia sebut pada Saya rasa dia nak masukkan melah gedet ni dah beberapa kali mengandung. Okey. Tetapi setakat 2 atau 3 bulan usia kandungannya saja, lepas tu mesti gugur. Tak tahu pula dia kenapa kejadian macam tu berulang beberapa kali. Tetapi melah gedet malu sangatlah mahu memberitahu kepada nenek saya, iaitu bidan Ibah, mengenai kebimbangan yang ditanggungnya selama ini. Baik, untuk makluman ada setengah ayat di sini saya akan ubah sedikit sebab saya rasa macam tak kena ataupun dia mungkin typo. Baik, kita teruskan. Memang melah gedet ni sendiri bimbang kalau mengandung. Bukan setakat anak dalam kandungan keguguran, tapi dia tidak mahu berlaku seperti yang dialami oleh mak saudaranya, iaitu Alang Mahirah. Dia sendiri masih kecil lagi tatkala kejadian itu menimpa Alang Mahirah sewaktu mengandung 9 bulan. Melah gedet tidak berapa ingat sangat kejadian itu kalau tidak diberitahu oleh emaknya. Siapa lagi lah yang diharapkan membidankan Alang Mahirah kalau bukan nenek saya, iaitu bidan Ibah. Memang dia satu-satunya menjadi tempat bergantung orang kampung apabila isteri mereka tengah sarap mengandung. Semasa Alang Mahirah mula mengadu sakit merengat-rengat, tidak bertangguh, suaminya Malim Sukat menjemput nenek saya. Nama macam-macam gelaran dia bagi Malim Sukat lah apa semua dah. Kenapa dia tak letak Malim JKR ke Majlis Pejabat Tanah Malim Pejabat Tanah ke kan? Sedap sikit bunyi. Disebabkan hari siang, nenek saya tak perlu terburu-buru ikut Malim Sukat untuk balik sama. Biarkan je lah lelaki itu balik terlebih dahulu. Dia akan mengikuti kemudian setelah siapkan semua kelengkapan untuk berbidan. Sebaik saja Malim Sukat jejak kakinya di rumah, dia mendapati Alang Mahirah terkejang tidak sedarkan diri. Perutnya yang memboyak juga sudah kempis, seolah-olah sudah pun melahirkan anak, sudah melahirkan bayi. Tatkala nenek saya sampai, dia sendiri pun rasa heran kerana Alang Mahirah sudah pun melahirkan anak. Tapi kan, kemana pula anaknya hilang selepas perut Alang Mahirah ni kempis? Tak ada siapa pun yang datang menjengah rumahnya waktu Alang Mahirah ni mengerang-gerang sakit. Jiran-jiran yang sudah berkumpul di situ pun tak sedar macam mana perut Alang Mahirah ni boleh kempis tak pasal-pasal. Semasa Alang Mahirah mengerang-gerang menahan kesakitan, tiba-tiba saja dia melaung kuat. Apabila jiran-jiran membantunya, Alang Mahirah dah pun terkancing gigi dan terpingsan. Ketika Malim Sukat balik ke rumah, dia pun gelabah jugalah dengan keadaan yang menimpa isterinya itu. Panggilkan dukun Samit cepat, desak nenek saya supaya Malim Sukat tak bertangguh. Sebaik saja Malim Sukat turun mahu menjemput dukun Samit, nenek saya segera sangkutkan duri mengkuang di bawah rumah bersetentang dengan Alang Mahirah yang terkejang. Memang tahu sangatlah nenek saya ni kalau amalan syaitan penanggal cuba mengganggu, nescaya duri mengkuang itu akan menjadi penghalang. Dah jadi pantang sesiapa sahaja yang mengamalkan ilmu syaitan penanggal ni tak boleh langsung tersangkut pada duri mengkuang. Kalau tersangkut pada duri mengkuang, amalan dia tu takkan bertahan lama. Rahsianya akan terdedah kepada manusia, menyebabkan yang dia tidak dapat lagi untuk mengelak. Tentu semua orang akan memusuhinya sampaikan dia terpaksa melarikan diri dari kampung halaman sendiri. Sebab itulah mereka ni yang mengamalkan ilmu syaitan penanggal ni tak akan sentuh pun duri mengkuang. Tetapi nenek saya tahu sesiapa yang amalkan ilmu syaitan penanggal tu kadang-kala diperangkap juga. Mereka ni sekadar mahu mengamalkan semangat padi saja, biarkan sawah bendanya orang kata padi tu menjadi. Tentu mereka mahu padi penuh sekepuk. Banyak padinya tu. Setelah jenuh bertungkus lumuh di tengah sawah, setelah menuai padi 2-3 bakul saya, nescaya padi yang selebihnya tu akan masuk sendiri ke kepuk. Tatkala amalan ilmu semangat padi ini diturunkan, gurunya akan turunkan amalan syaitan penanggal itu. Memang gurunya itu pun juga sudah tidak tertahan lagi untuk mengamalkan. Sebab tu dia mencari sesiapa sahaja yang sanggup menerima amalan tersebut supaya mudah untuk dilupuskan daripada diri dia. Setelah amalan diturunkan, dia dikendaki menyimpan tempayan cuka yang dibekalkan oleh gurunya. Asal sahaja musim padi berbunga, memang dia merasakan perut sentiasa lapar. Bila-bila sahaja keinginannya bergejolak mahu menghirupkan darah perempuan yang baru lepas bersalin. Ketika ini, dia akan menggelepar tidak menentu hingga kan terpaksa bersembunyi di dalam bilik. Apabila sesiapa pun tidak melihatnya, tiba-tiba saja dia merasakan yang kepalanya tertanggal dari tubuh, lantas mengheret tali perutnya berjurai-jurai. Memang dia tidak tahu apa-apa lagi ketika itu, kecuali dibawanya terbang melayang oleh lembaga perempuan hudoh dengan kulit yang mengelambir berkedut-kedut. Oh, baru tahu ceritanya. Rupanya orang yang mengamalkan benda ni dia sendiri pun tak sedar benda ni. Okey.
Sebaik sahaja tercium hanyir darah perempuan bersalin, lembaga perempuan hodoh itu tidak akan bertangguh untuk menjunam turun. Lembaga perempuan hodoh itu tak bertangguh menjilat darah yang masih lagi mengalir pekat bersama dengan tembuni sampaikan dia sendiri merasa loya tidak bertahan. Tidak bertangguh, lembaga perempuan hodoh itu akan memarahinya kalau terjeluh muntah akibat loya tekak dengan bau hanyir darah tersebut. Setelah puas menjilat darah berkenaan, dia ni akan diterbangkan semula ke udara oleh lembaga perempuan hodoh itu. Kemudian dibenamkan tali perutnya ke dalam tempayan yang disediakan di penjuru dapur. Setelah tali perutnya kecut, lembaga perempuan hodoh itu akan memasukkan semula ke dalam tubuhnya dengan kepala yang berpusing ke belakang. Perlahan kepalanya berpusing hinggakan kedudukannya pulih semula dengan muka di sebelah hadapan. Ketika inilah, barulah dia terbangun bagaikan terpisat-pisat terkejut dari tidur. Dia akan merasa seluruh badannya sakit-sakit dengan lehernya yang ngilu seolah-olah dikelar mata parang. Masakan pula dia ni boleh melepaskan diri setelah amalkan ilmu syaitan penanggal itu, kecuali ada sesiapa yang sanggup menyimpan tempayan cuka peninggalan gurunya. Memang tahu sangat nenek saya mengenai sesiapa sahaja yang mengamalkan ilmu syaitan penanggal tu. Sebab tu dia tahu mengenai pantang larang amalan yang tidak akan berani menyentuh duri mengkuang. Bila-bila pun mereka yang mengamalkannya akan mengelak supaya tidak bersentuhan dengan duri mengkuang yang akan memusah. Anak kau datang kau. Dia tulis memusah pula dah. Bukan memisahkan ni. Saya rasa memusnah ni. Yang akan memusnahkan dirinya. Apalagi lembaga perempuan hodoh itu akan meraung kesakitan sekiranya duri mengkuang tercangkut di tekaknya tatkala menjilat darah melalui celah lantai. Sebab itu, apabila disangkutkan duri mengkuang di bawah lantai tempat Alamairah terkejang, tentulah lembaga perempuan hodoh itu akan jauh-jauh membawa diri. Kalau macam ni, hei, tak tahulah saya Kak Bidan, ujar Dukun Samit sebaik sahaja jejakkan kaki menjengah Alamairah. Setelah dia beritahu mengenai kejadian yang menimpa Alamairah, memang Dukun Samit mengaku yang dia tak sanggup nak bantu. Habis, apa kita nak buat sekarang ni? Desak nenek saya semakin rusuh dengan keadaan Alamairah yang terkejang dihadap oleh jiran-jiran. Cubalah, Kak Bidan ikhtiarkan, sahut Dukun Samit terkebil-kebil matanya memandang nenek saya. Nenek saya ni jadi serba salah apabila Dukun Samit meminta dia untuk ikhtiarkan, sekalipun dia sudah menyerahkan segala keputusan kepada Dukun Samit. Tetapi Dukun Samit ni bersedia membantu kerana perkara yang tak boleh dilihat dengan mata kasar terpaksa dilakukan dengan penuh kesabaran. Bukannya mudah mahu mencari punca kenapa anak dalam kandungan Alamairah ni tiba-tiba hilang. Kalau keguguran pun, tentu mereka boleh melihat mayat bayi itu dilahirkan. Mereka terpaksa dikebumikan juga dengan sempurna kalau bayi berkenaan sudah cukup pun sifatnya. Dalam masa nenek saya dan Dukun Samit mula membakar kemenyan, Pak Tuan Mahat terjongol mukanya. Sebaik sahaja dia diberitahu mengenai adik iparnya iaitu Alamairah tengah mengandung dan hilang bayinya, terus sahaja Pak Tuan Mahat bergegas datang. Mak dengan Dukun Samit, buatlah cara macam mana pun, ujar Pak Tuan Mahat tidak mahu mengganggu nenek saya dan Dukun Samit yang sedang membakar kemenyan. Pak Tuan Mahat terus sahaja mengambil wuduk lantas tunaikan solat sunat 2 rakaat. Selesai sahaja Pak Tuan Mahat solat sunat, dia memerhatikan Tok Syekh berjubah kuning sudah pun tercegat di belakang nenek saya. Menggeleng-geleng kepala Tok Syekh apabila Alamairah mengaku di hadapannya membawa nasi kunyit ke kubur Tok Sepada. Tok Sepada nama dia ya. Kepada kubur Tok Sepada. Harap-harap betul lah ni, jangan ditaipo ni sebab saya baru dengar nama dia ni. Baik, saya ulang sikit Menggeleng-geleng kepala Tok Syekh apabila Alamairah mengaku di hadapannya membawa nasi kunyit ke kubur Tok Sepada berkaul meminta cepat mengandung. Oh, kecewa benar dia setelah bertahun-tahun berkahwin dengan Malim Sukat tapi masih juga tak punya anak. Okey, faham. Dia macam pergi memuja kubur lah ni ya. Memang sudah berkali-kali Pak Tuan Mahat melarang orang-orang kampung supaya tidak berkaul di kubur Tok Sepada itu. Maksud berkaul ni apa? Maksudnya memuja Apa sangatlah diharapkan pada kubur lama di kawasan tanah perkuburan di kampung itu selain daripada batu nisannya yang dikatakan hidup tumbuh sampai setinggi berdiri. Tetapi Alamairah tak peduli juga disebabkan kehampaannya tak mempunyai anak setelah bertahun-tahun kahwin. Lantas saja dia menjunjung nasi kunyit sepantar. Sepantar pula dah. Apa sepantar ni? Sedulang. Dukun Samit sendiri yang sediakan kemenyan supaya dibakar sewaktu menghantar sepantar nasi kunyit di atas kubur berkenaan. Awak buat apa tu Dukun Samit? Gerutu Tok Syekh berjubah kuning marah apabila menatap muka Dukun Samit. Kawan hanya sediakan kelengkapan ubat saja,
Beritahu Dukun Samit serba salah kerana tidak dapat menyembunyikan rahsia bagaimana Alam Mahira berkaul di kubur Tok Sepada. Sepatutnya awak yang bertanggungjawab. Lantas Tok Syed mengejutnya disebabkan Dukun Samit menyerahkan ikhtiar itu kepada nenek saya. Macam mana awak buat kerja tak selesai ni? Tegasnya semacam mendesak Dukun Samit sendiri mesti pulihkan keadaan Alam Mahira. Kawan pun dah mati akal ni, sahut Dukun Samit ikhlas kerana dia sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Tentu Alam Mahira sudah melanggar pantang larang yang ditetapkan setelah dia mengandung apabila berkaul di kubur Tok Sepada. Dukun Samit dapat mengagak kalau berkaul dengan mengantar nasi kunyit sepantar tentu diingatkannya pantang larang. Bukanlah mudah kalau harapkan berkaul di kubur Tok Sepada meminta pertolongan. Kan nampak tu, jadikan iktibar. Mesti ada syaratnya ni. Dalam masa Tok Syekh berjubah kuning masih lagi bertelaga dengan Dukun Samit, tidak bertangguh Pak Tuan Mahat menyerbu ke tengah asap hitam yang berpusar di sekelilingnya. Sebaik saja dia melepasi pusaran asap hitam itu, Pak Tuan Mahat tercegat berdiri di tengah halaman rumah yang tersergam dikelilingi oleh bunga-bungaan. Apabila dia masuk ke kawasan taman bunga yang banyak kuntum-kuntum berkembang, dia melihat seorang perempuan muda di atas buaian memangku bayi kecil. Tersenyum perempuan muda itu apabila melihat Pak Tuan Mahat tercegat di hadapannya. Janganlah marah, Tok Bawang. Tutur perempuan muda memujuk setelah melihat Pak Tuan Mahat terlalu marah. Pak Tuan Mahat tidak menyahut. Dia merenung tepat ke mata perempuan muda itu hingga terpancar asap memutih di celah pelupuk mata itu. Lantas Pak Tuan Mahat membacakan doa. Baik, dekat sini ada doanya, tetapi saya takkan baca untuk orang kata apa, kebaikan kita bersama. Apabila Pak Tuan Mahat menepuk kedua belah tangannya, tiba-tiba sahaja tali buaian terputus hinggakan perempuan muda itu jatuh terhenyak. Bayi di tangannya juga jatuh bergolek ke tanah dengan tangisannya yang menyayukan. Tetapi lama-kelamaan tangisan bayi itu tenggelam bersama dengan tiupan angin. Kemudian Pak Tuan Mahat melihat bayi yang jatuh tergolek itu diselaputi oleh lumut hingga bertukar menjadi batu nisan yang keras. Beberapa kali Pak Tuan Mahat beristighfar menahan rasa sebab dengan kejadian yang dilihatnya. Betapa malangnya nasib bayi kecil itu akibat gangguan syaitan yang mencari kesempatan disebabkan kebodohan Alam Mahira yang mengharapkan pertolongan daripadanya. Kenapa? Kamu perdayakan Mahira? Pak Tuan Mahat menghentakkan tumit ke tanah lantas mengisarkannya 3 kali. Terbatu-batu perempuan muda itu seolah-olah dadanya itu dihentak oleh Pak Tuan Mahat dengan tumit. Mahira minta nak mengandung, bukannya nakkan anak. Sengaja perempuan itu berdalih. Geram pula aku baca ni. Pebodoh sangat ni. Siapa yang bodoh, siapa yang diperbodohkan ni? Memang kamu ni memalukan bunian. Tersengih-sengih Pak Tuan Mahat mengejeknya. Biar perempuan muda itu tersinggung. Bunian selalunya baik-baik, bukan macam setan yang dilaknat, ujarnya menyebabkan perempuan muda itu tertunduk malu dihina demikian. Tok Syekh, dia dah tak sukakan aku, sahut perempuan muda itu mengaku yang dirinya memang dari golongan bunian. Apabila dia menyebut Tok Syekh berjubah kuning, Pak Tuan Mahat dapat mengagak tentu bunian yang mahu memperdayakan Alam Mahira. Kemudian Pak Tuan Mahat membacakan Ayatul Kursi 17 kali dan dihembuskan ke arah perempuan muda itu. Tiba-tiba sahaja api menyambar ke arahnya hingga perempuan muda itu terkial-kial mahu melarikan diri. Apabila perempuan muda itu terkurung di sekeliling tembok akibat api yang menyambar, pantas saja Pak Tuan Mahat terus membacakan 3 kali. Baik, dekat sini ada ayatnya lagi dan saya terpaksa lagi skip. Kita teruskan dengan kisahnya. Tidak bertangguh perempuan muda itu menekuk telinganya akibat bunyi guruh yang menggegar di udara. Tersengguk-sengguk dia menangis kerana tidak bertahan dengan ancaman guruh yang menggegar itu. Kulit tubuhnya juga melecur disambar api setiap kali guruh bergema di udara. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, saya ingin mencelas sedikit. Jangan lupa untuk tekan button like, subscribe. Sekiranya anda meminati konten-konten sebegini, insyaAllah akan memberikan lagi semangat saya untuk terus membuat bacaan-bacaannya seterusnya, insyaAllah, amin. Dan juga jangan lupa untuk share, sebab ramai lagi yang tak tahu tentang konten daripada channel saya ni yang membacakan terus kepada anda kisah-kisah lama ni. Okey, baik, kita teruskan. Minta ampun Pak Tua Mahat. Gerutunya terketar-ketar menahan kesakitan akibat melecur seluruh badan. Dalam suara terketar-ketar juga, dia memberitahu Pak Tuan Mahat mengenai Alam Mahira meminta bantuan Dukun Samit. Malim Sukan berharap sangat mahukan isterinya mengandung setelah bertahun-tahun mereka berkahwin. Sebab itu Dukun Samit berikan petua supaya hantarkan sepantar nasi kunyit ke kubur lama Tok Sepada.
Di situlah bergaul supaya jelmaan Tok Sepada boleh membantu. Tentu Tok Sepada akan berikan petua yang mesti dipatuhi oleh Malim Sukat dan Alang Mahirah biar cepat boleh mengandung. Setelah bergaul, di kubur Tok Sepada itulah Malim Sukat bermimpi menemui perempuan muda yang mengajaknya berkahwin kalau inginkan anak. Tidak pernah pula Malim Sukat ni beritahu Dukun Samit mengenai mimpinya itu. Masakan mimpi boleh mengganggu keluarganya. Sebab itu dia tidak beritahu apa-apa pada Dukun Samit. Biarkan sajalah mimpi dia berkahwin dengan perempuan muda itu menjadi rahsia dirinya sendiri saja. Takut bini juga ni Malim Sukat ni. Tak berani sembang. Baik, kita teruskan. Apalah gunanya dia beritahu mengenai perkahwinan dengan perempuan muda di dalam mimpi? Tentu Puteri Bayu yang ditemuinya di dalam mimpi itu tidak sama dengan Alang Mahirah. Dia dilayani oleh Puteri Bayu bagaikan raja yang berkuasa di mana-mana. Apa sahaja kemahuannya dituruti juga oleh Puteri Bayu. Memang jelmaan Puteri Bayu itu melihat dia bersama Alang Mahirah mengantar sepantaran nasi kunyit ke kubur Tok Sepada. Tentu Tok Sepada tidak akan menjelma kerana sudah lama Tok Pawang itu meninggal dunia. Kalaupun Tok Sepada dikenali sebagai Tok Pawang terkenal hanyalah semasa hayatnya sahaja. Setelah Tok Sepada meninggal dunia, kebolehannya sebagai Tok Pawang juga sudah berakhir sebab sahaja tubuhnya dimasukkan ke liang lahat. Sebab itu Puteri Bayu sengaja menawarkan diri kepada Malim Sukat supaya sahaja dia mengajak berkahwin. Memang Malim Sukat tidak membantah apa-apa. Biarkan sajalah Puteri Bayu membawa dia ke mana sahaja, asalkan sahaja dia dilayani tiada batasan. Disebabkan Malim Sukat tidak memberitahu apa-apa kepadanya mengenai mimpi yang dialaminya, Dukun Samit pun tidak bertanyalah apa-apa. Dia agak, tentulah Malim Sukat berpuas hati setelah mengantar sepantar nasi kunyit bergaul di kubur lama Tok Sepada. Apalagi tidak selepas bergaul di kubur Tok Sepada, memang Alang Mahirah ni mengandung. Setelah kandungannya membesar, Alang Mahirah juga tidak bertanya kepada Dukun Samit apa lagi yang perlu dibuat selepas tu. Sebab itu Dukun Samit tak berani mahu campur tangan untuk tunjukkan petua-petua yang perlu diamalkan. Mahirah tu hanya mengandungkan anak aku. Jelas perempuan muda itu mendayu-dayu menatap muka Pak Tua Mahat. Sebab itulah aku mesti ambil balik. Dia menggetak bibir kerana kecewa setelah diserbu oleh Pak Tua Mahat di situ. Kamu ni bunian yang tak bermalu ejek Pak Tua Mahat selanjutnya, mahu menyakiti hati perempuan muda itu. Nanti aku tunjukkan wajah kau yang sebenar pada Malim Sukat, ujarnya memberi amaran supaya jangan mengganggu keluarga Alang Mahirah. Semakin gelisah perempuan muda itu apabila rahsia wajahnya yang sebenar sudah diketahui oleh Pak Tua Mahat. Masakan pula dia boleh bersembunyi daripada Pak Tua Mahat mengenai kepalanya yang bertanduk macam binatang ternak, tidak berhidung serta tengkuknya yang berlubang macam tunggul tengah berluka. Tentu Malim Sukat akan ketakutan sekiranya melihat wajah perempuan muda itu sedemikian. Belum pun sempat perempuan itu merayu kepada Pak Tua Mahat, lantas saja dibacakan Al-Fatihah 3 kali dan Ayatul Kursi 11 kali, terus dihembuskan ke arah perempuan muda yang terkaku bagaikan dipukau. Serta merta sahaja wajah perempuan muda itu bertukar menjadi hudoh dengan rambutnya mengerbang, hidungnya tenganga dan 2 tanduk bercangap, laksana kambing jantan. Dia menjadi bertambah malu disebabkan wajah sebenarnya sudah tidak dapat disembunyikan lagi. Apabila Pak Tua Mahat bangun dari tempat dia solat, terus sahaja Dukun Samit ni berjabat tangan dengannya. Dukun Samit mengakui tentang Alang Mahirah dan Malim Sukat yang menemuinya minta petua supaya mereka suami isteri ini cepat mengandung. Memang Dukun Samit tak tahulah bagaimana gangguan bunian itu boleh menyebabkan nasib malang demikian yang menimpa Malim Sukat suami isteri. Sebab itulah Melah Gedek tak peduli sangat mengenai dirinya yang tak mempunyai anak setelah beberapa tahun berkahwin dengan Mak Suno. Kalau suaminya berkeras sangat mahukan anak, biarkan jelah mereka mengambil anak angkat saja. Tentu saudara mara mereka ni sanggup serahkan anak yang baru lahir sekiranya dia memujuk dengan baik. Ya, memang benar Melah Gedek apabila kenangkan kejadian yang menimpa Alang Mahirah bertahun-tahun dahulu. Tak perlu dia bergaul di kubur lama Tok Sepada semata-mata mahukan cepat mengandung. Perkara mendapatkan anak atau tidak ni memang urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa pula dia mesti bergaul pada kubur lama yang hanyalah tersergam batu nisan sahaja? Anak kita kena hujan, kenapa dibiarkan? Bukan. Ni suara daripada suami dia. Anak kita kena hujan tu, kenapa dibiarkan? Terkejut Melah Gedek apabila suaminya terjerit-jerit di tengah rumah. Tidak bertangguh dia menjengah mahu memastikan kenapa Mak Suno menjerit-jerit menyebut mengenai anak. Bagaimana pula anak ni terkena hujan sedangkan mereka berdua ni pun belum dikurniakan seorang anak. Dah siang pun mengigau lagi. Gerutu Melah Gedek terus menampar-nampar bahu suaminya biar cepat bangun. Kenapa yang biarkan anak kita main hujan?
Keras suara Mak Sunoh membentak masih lagi menarik selimut kuat-kuat. Anak kita yang ke mana pula ni? Tersengih-sengih Malah Gedik disebabkan Mak Sunoh merapik tidak menentu. Tu kat tengah halaman tu, janganlah bagi dia main hujan. Marah benar Mak Sunoh apabila isterinya tak pedulikan dia. Awak ni lah, awak aja bangun. Sekali awak bangun, suruh anak awak naik. Malah Gedik tersenyum merenung suaminya mengigau tidak hiraukan dia di sisinya. Puas ditampar-tampar bahunya oleh Malah Gedik. Perlahan Mak Sunoh membuka mata. Dia mengusap-usap muka dalam keadaan yang terpisat-pisat. Haram benar dia, disebabkan Malah Gedik mentertawakannya setelah mengejutkan dia dari tidur. Cepat-cepat Mak Sunoh berkejar ke tingkap memerhatikan hujan yang masih turun di luar. Dia merenung ke tengah halaman lantas menggeleng-geleng lemah. Apabila tertentang mata dengan isterinya, Mak Sunoh masih terpinga-pinga disebabkan Malah Gedik terkekeh-kekeh ketawa. Kenapa yang awak ketawakan saya? Tersinggung juga Mak Sunoh disebabkan isterinya perolok-olokkan dirinya. Awak tu mengigau sampai mengaku dah ada anak. Beritahu Malah Gedik tidak dapat menahan rasa geli hatinya dengan igauan Mak Sunoh. Hah? Aku mimpi? Keluhnya terharu apabila kenangkan mimpinya yang dia sudah mempunyai anak yang tengah galak berlari. Gembira benar dia bermain dengan anak kecil tengah galak berlari itu. Tetapi Malah Gedik sengaja membawa anak kecil itu bermain di tengah halaman hinggakan hujan turun lebat pun tidak dipedulikan langsung. Isterinya aja bermain di tengah hujan bersama dengan anak kecilnya. Beberapa kali dipanggil oleh Mak Sunoh, tak juga dihiraukan oleh Malah Gedik sampaikan anak kecil itu tercungap-cungap kesejukan. Lantas saja Mak Sunoh mahu melompat ke tengah halaman menyambar anak kecilnya. Dia akan jerekah Malah Gedik kerana biarkan anak kecilnya kesejukan di tengah hujan yang mencurah-curah. Tetapi kaki Mak Sunoh terkaku tak boleh digerakkan langsung. Terkia-kialah dia ni mahu melompat turun dalam keadaan yang terlalu payah. Sebab tu, lepas subuh janganlah tidur lagi. Malah Gedik mengusik dengan tersengih-sengih. Hampir jam 10 pagi baru hujan mulai reda. Mak Sunoh hanya tersandar di jenang pintu duduk berjuntai kaki di kepala tangga. Kalau dah hujan turun pagi macam tu, memang buntu fikiran mahu tuju ke mana. Kalau nak ke kebun pisang, tanah masih melekit dan becak akibat hujan yang turun mencurah. Hanya ke sungai je lah yang boleh dilakukan untuk menggalas joran kail. Sekiranya air sebab ikan juga tidak akan menyambar kail disebabkan tengah kenyang. Macam mana ayat dia ni ya? Sekiranya air sebab ikan juga tidak akan menyambar kail disebabkan tengah kenyang. Okey, baik, faham. Sengaja Mak Sunoh tercongok di depan pintu memerhatikan ayam mengekas di hujung halaman. Itik juga berdepap-depap menyudu di bawah rumput becak yang dilinati lumpur. Dia tulis dilinati ni, saya macam nak sebut Illuminati dah hampir-hampir. Dilinati ayat dia. Apabila hujan teduh, burung-burung juga berkicau riang di hujung dahan. Asyik sangat Mak Sunoh memerhatikan burung-burung berlompatan di hujung dahan jambu sampaikan tidak turun lagi ke telaga untuk mandi. Tak ada pun anak awak ke halaman tu. Dah awak pergi je lah mandi. Semakin galak Malah Gedik mengusik suaminya yang leka duduk di kepala tangga. Lainlah dalam mimpi, semua ini terlintas di kepala menjelma di hadapan mata. Apa lagi? Mak Sunoh asyik sangat mahu menimbang anak, tentulah terbawa-bawa dalam mimpinya yang serba indah. Sebab itu sudah santap pagi pun Mak Sunoh bermimpi mengenai anak kecilnya bermain di tengah halaman. Kalaulah dia tidak asyik mahukan anak, masakan pula boleh bermimpi demikian. Sudah berkali-kali juga Mak Sunoh merungut disebabkan tidak mendapat anak setelah bertahun-tahun berkahwin. Tetapi apabila didesak oleh Malah Gedik supaya mengambil anak kakaknya, ditulis anak kakaknya untuk dijadikan anak angkat, berkeras sangat Mak Sunoh tidak mahu. Malu sangat dia mahu mengambil anak angkat, seolah-olah dirinya benar-benar mandul. Bila-bila Mak Sunoh sanggup berkahwin lain, kalau mahu buktikan dirinya bukanlah mandul, hingga kan tidak mempunyai seorang anak pun. Biarlah Malah Gedik berkeras membantah, dia tetap akan berkahwin lain sekiranya perempuan itu mandul, tidak boleh mengandung. Aku dah kahwin lagi, ujar Mak Sunoh perlahan menyebabkan Malah Gedik tersentak. Aku mesti buktikan yang aku ni tak mandul, tegasnya macam mencabar perempuan itu. Mak Sunoh ni tiba pula dah. Apa awak cakap? Gerutu Malah Gedik marah dengan keputusan Mak Sunoh yang tiba-tiba mendadak sahaja. Terpinga-pinga Mak Sunoh apabila bahunya ditampar kuat oleh Malah Gedik. Dia sendiri tak menyedari apa yang dituturkannya hingga menyebabkan isterinya marah tidak bertahan. Kalau awak nak kahwin, biar aku balik ke rumah mak ayah aku. Malah Gedik terus memberikan kata putus.
Belum pun sempat Mak Sunoh menyahut, dia sudah masuk ke dalam. Tergocor-gocor Melah Gedek mengemaskan pakaiannya dimasukkan ke dalam kendung kain. Dia sudah mendengar sendiri keputusan Mak Sunoh yang mahu berkahwin lain disebabkan tidak mempunyai anak semenjak bertahun-tahun berkahwin. Tidak berguna lagi dia bertahan di situ sekiranya Mak Sunoh sudah berdetak hati menyalahkan dirinya. Apalah artinya dia menjadi isteri setelah Mak Sunoh tidak menghargai dirinya lagi hingga kan tergamak menyatakan mahu berkahwin lain. Ketika Melah Gedek turun meninggal ke rumah, memang Mak Sunoh tidak memujuk apa-apa pun. Dia seolah-olah merelakan isterinya meninggalkan dia berseorangan di situ. Memang terkejut besar Uda Semana apabila diberitahu oleh Melah Gedek puncanya meninggalkan Mak Sunoh. Kalau setakat Mak Sunoh menuturkan mahu berkahwin, kenapa pula anaknya Melah Gedek cepat sangat berasa hati? Puas dipujuk pun Melah Gedek tetap dengan keputusannya tidak mahu balik semula ke rumah Mak Sunoh. Dia sudah nekat mahu tinggalkan suaminya setelah hatinya tersinggung dengan keputusan Mak Sunoh. Tidak patut lelaki itu menuduh yang dia ni mandul disebabkan sudah bertahun-tahun kahwin tetapi masih juga tak punya anak. Boleh jadi Sunoh tu cakap main-main je. Uda Seman memujuk anaknya supaya tidak membuat keputusan terburu-buru. Dengan siapa Sunoh nak kahwin tu? Lantas emaknya Uda Daimah, Uda Demah, pula mencelah. Tidak diduganya langsung menantunya sudah berkira mahu berkahwin lain kalau bandingkan sikapnya yang lemah lembut bertutur bahasa. Biarkanlah dia nak kahwin. Dia tuduhnya saya ni mandul. Jelas Melah Gedek meluahkan rasa terkilat yang menusuk-nusuk di dalam hatinya. Jangan ikutkan hati marah tu Melah, ujar Uda Seman ingatkan anaknya supaya banyak bersabar dalam menghadapi keadaan demikian. Disebabkan Melah Gedek berkeras tidak mahu lagi balik ke rumah, terpaksa pula lah Uda Seman menemui Mak Sunoh. Biarlah dia mendesak Mak Sunoh untuk memujuk Melah Gedek. Manalah tahu hati Melah Gedek ni akan surut semula sekiranya Mak Sunoh sendiri yang datang mengajaknya balik ke rumah. Sebaik saja Uda Seman jejakkan kaki di tengah halaman, dia melihat rumah Mak Sunoh bertutup rapat. Apabila dia merapatkan kaki ke tangga Apabila dia merapat ke kaki tangga, Uda Seman terdengar suara berbisik-bisik lelaki dan perempuan. Berdebar hatinya disebabkan Mak Sunoh tergamak melakukan perbuatan yang mengaibkan demikian. Siapa pula perempuan yang naik ke rumah Mak Sunoh sebaik saja ditinggalkan oleh Melah Gedek? Berkali-kali Uda Seman beristighfar dengan perbuatan menantunya yang menjolok mata itu. Tatkala dia menjengah di celah lubang dinding, memang Uda Seman sekadar melihat Mak Sunoh saja yang terlentang di tempat tidur dengan tangan langgung ke kepala. Tak ada sesiapa pun di sisi Mak Sunoh ketika itu. Tetapi Mak Sunoh masih lagi bercakap tidak menentu bagaikan meracau seorang diri. Sekaligus pula suara perempuan yang dilayannya bercakap tadi hilang sebaik saja Uda Seman menjengah di celah lubang dinding. Apabila dia berundur ke tengah halaman, Uda Seman dapat mendengar suara perempuan itu berbisik-bisik dengan Mak Sunoh. Disebabkan dia dapat mengagak yang Mak Sunoh ni bercakap seorang diri, lantas saja Uda Seman memberitahu pada Pak Tuan Mahat. Nenek saya juga diberitahu setelah Pak Tuan Mahat mengesyaki tentu Mak Sunoh diganggu bunian. Memang mereka di kampung itu akan menemui nenek saya kalau sesiapa diganggu bunian hingga meracau tidak menentu. Memang kesal sangatlah Melah Gedek setelah menyedari suaminya bukan membuat keputusan mahu menyakiti hatinya. Apabila dipujuk emaknya Uda Demah supaya menjengah Mak Sunoh, tidak bertangguh dia ikut sama. Sewaktu jiran-jiran berkumpul di rumahnya, Mak Sunoh sendiri berasa heran kenapa mereka menuduh dia tidak siuman hingga meracau-racau seorang diri. Habis tu, kau bercakap dengan siapa? Uda Seman mendesaknya disebabkan Mak Sunoh mengakui yang dia masih lagi siuman. Saya bercakap dengan Melah lah, dengan siapa pula lagi? Beritahu Mak Sunoh mengerling isterinya Melah Gedek. Aku balik ke rumah ayah, awak jangan nak merapik, sahut Melah Gedek menjelaskan apabila kenangkan yang dia bertengkar dengan suaminya. Weh, pening kepala aku, gerutu Mak Sunoh setelah diberitahu demikian oleh Melah Gedek. Seingat-ingat dia, sebaik saja Melah Gedek berkemas mahu balik ke rumah ayahnya, tidak bertangguh Mak Sunoh memujuk. Kemudian mereka sama-sama memasak nasi di dapur. Selepas makan tengah hari, mereka berbaring bersama-sama dengan tidak turun ke mana-mana. Siapa pula yang melayani dia kalau bukan isterinya sendiri, si Melah Gedek tu? Sepanjang hari isterinya di samping dia, kenapa pula Melah Gedek mengaku yang dia dah balik ke rumah ayahnya si Uda Seman? Memang Mak Sunoh sendiri hairan apabila Melah Gedek juga menuduh yang dia juga tak siuman hingga meracau tak menentu. Tetapi nenek saya tak melayani sangat Mak Sunoh yang mula terkekeh-kekeh ketawa. Dia tak peduli Mak Sunoh menuduh jiran-jiran yang datang ke situ tak siuman. Lantas saja nenek saya minta sediakan 7 kuntung bunga raya dan jantung pisang kelat.
Semasa nenek saya memotong jantung pisang kelat di belah empat, tiba-tiba saja Mak Suno tergetar. Mukanya berubah menjadi pucat dengan peluh yang memercik di seluruh badan. 7 kuntung bunga raya yang belum kembang itu direndam ke dalam geluk berisi air. "Kenapa yang kau menggeletar, Suno?" Sengaja Pak Tok Mahat mengusiknya disebabkan Mak Suno betul-betul ketakutan. "Buat apa nenek buat macam tu?" Lantas saja Mak Suno menangis hiba memerhatikan jantung pisang kelat di belah empat di dalam geluk air. Buat macam mana pula? Nenek saya mengangkat muka memandang Mak Suno. "Nenek nak bunuh Melah ke?" Terketar-ketar Mak Suno menahan kesedihan yang menusuk-nusuk. "Melah tu isteri saya, kenapa dipotong-potong badannya?" Dia mengeluh panjang dalam keadaan tidak bermaya. "Melah isteri kamu ada kat sana tu," sahut Pak Tok Mahat menuding ke arah Melah Kedek yang tercengang keheranan. Memang mereka semua tahu keadaan Mak Suno bukan lagi di lamun mimpi. Dia mengalami tekanan perasaan akibat terlalu memikirkan sangat mengenai anak. Tetapi nenek saya menyedari yang Mak Suno ni bukan setakat mengalami tekanan perasaan. Malah dia melihat Mak Suno sudah jauh di bawah bunian ke tengah hutan rimba. Pak Tok Mahat sudah mengakui yang dia tidak berupaya membantu kalau Mak Suno diganggu bunian. Lainlah kalau puak ke hutan yang menjelma laksana lembaga tinggi dengan kepala santak ke awan. Bila-bila masa saja Pak Tok Mahat ni sanggup berikhtiar. Macam itulah Ustaz keadaan Mak Suno. Beritahu Hitam Lijah sewaktu saya menziarahi anaknya Mak Suno. Memang Mak Suno ni tak pedulikan saya, sekalipun pernah berkawan semenjak kecil-kecil. Dia tersengih-sengih saja apabila saya menegurnya. Terima kasih kerana mendengar daripada mula sampai habis. Apapun saya mendoakan kepada semua pendengar yang sedang menanti kehadiran orang kata tetamu baru dalam keluarga. Dipermudahkanlah urusan untuk mengandung, bersalin, mendapat cahaya mata, insya-Allah dipermudahkan. Jangan buat benda-benda syirik, ya Allah. Kebergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Ingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga semuanya dipermudahkan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah sehingga kita bertemu lagi dalam episod seterusnya. Terima kasih lagi sekali diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.